Testing, testing. Testing to all marshals. Okay, full course yellow in 5, 4, 3, 2, 1. FCY board out. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, alright. Sekejap, 1 minit. Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak-banyak sebab hari ni bukan nak kena kabut, tapi rushing sekejap lah. Okey. Cik Geno, Cik Zaidi, Helmi, terima kasih. Okey. Saya nak ulang balik. Tadi saya live sekejap dekat SIC. Sebab saya target saya boleh sempat sampai ke SSAD by pukul 9 suku ataupun 9.30 maksimum, tapi malam ni ada isu sikit sebab besok dia akan ada race. So untuk mengetahui semua, saya alhamdulillah saya jadi steward untuk F3 dengan TCR Malaysia. So ada hal tadi sikit dan kita kena settlekan dulu. So saya dapat buat live sekejap tadi dalam pukul 9.45, itu pun dah terlambat. So saya nak beritahu yang insyaAllah kita akan buat live juga malam ni. Okey, terima kasih banyak sebab menyokong full course yellow daripada saya dan SSAD. Dan minta maaf sekali lagi sebab minggu lepas, hari Selasa baru ni saya tak dapat live sebab saya berada di majlis MSF Championship dinner. So masalah pula sebab line tak berapa bagus, tak berapa clear, jadi saya terpaksa batalkan. So malam ni kita bersiaran secara langsung lagi, live FB. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan ada sebab kenapa saya nak sangat ataupun saya perlukan nak live malam ni. Sebab malam ni kita punya tajuk, kita punya topik adalah racing equipment. Okay, racing equipment. Jadi kenapa saya bersungguh ataupun beria nakkan live pada malam ni, sebab saya rasa race season untuk tahun 2020 hanya dalam lebih kurang sebulan lebih sahaja lagi. Dan ada juga macam grassroots semua dah start. Okay. Tapi yang race yang event besar MCS, MSF akan start dalam 1 bulan lebih lagi. Jadi bila dia start 1 bulan lebih, saya faham, saya pasti ramai antara kawan-kawan saya di sana yang di luar sana yang mungkin ada terfikir ataupun dah nak start beli equipment baru ke, ataupun nak check sama ada equipment yang lama yang selama ni yang dipakai boleh dipakai lagi ke ataupun tidak, yang dah lusuh macam mana, dan mungkin nak tahu apa
bila perlu tukar, kenapa mesti tukar dan sebagainya. Okey. So untuk pengetahuan semua, kat sini saya dah longgokkan lah apa-apa yang ada daripada apa yang kita ada, apa yang saya ada, apa yang Adi ada, lebih kurang lah. So nanti kita akan pergi satu-satu. Kita akan pergi satu-satu. Terima kasih yang dapat bersama malam ni. Saya masih tak pandai lagi. Sebab saya expect saya nampak apa-apa komen dekat dalam FB ni. Tapi bila saya buat dua, satu di SSAD punya page, and then satu lagi saya buka juga dalam saya punya FB personal. Tapi kadang-kadang saya tak nampak komen tu saya tak nampak. So itu sebab minta maaf lah, sebab tak pandai lagi kan nak buat live, nak belajar, tak sempat nak tengok lagi. Tak apalah. Okey, kita recap sikit minggu lepas, hari Jumaat, apa yang kita buat. Kita buat introduction to racing. Saya terangkan kenapa ataupun apa itu racing. Orang tak tahu, mungkin racing itu ikut umur ke, ikut kereta ke. Okey, saya dah terangkan dia ikut CC dan ikut penganjur, apa yang dia punya regulation dia, dan apa yang perlu nak jual ke Keno. Tak ada jual. Okay. Apa yang perlu, macam mana nak race, nak start dekat mana, dan of course lah, kita di SSAD sangat-sangat mensyorkan agar datanglah ke kelas kita, ke kelas yang SSAD. Kita ada racing class, kita ada 3 step to race, step 1, step 2 and step 3, yang mana ketiga step ni kita tak perlukan lagi kereta. Yang penting ialah teori, and then kita akan practice all the techniques apa semua, all the knowledge tu dengan simulator dulu, yang mana akan mengurangkan kos ataupun perbelanjaan kita untuk ke track, nak bayar duit track lagi sewa, nak bayar duit minyak, siapkan kereta, tayar dan sebagainya. Tapi di sini di SSAD kita cuba untuk mengurangkan kos-kos tu, dan kita cuba share selagi mana, ataupun kita akan share apa yang kita boleh bantu, kita boleh develop daripada mungkin on zero, atau mungkin ada yang dah race 3-4 tahun, tapi mungkin kita boleh touch up lagi, ada banyak benda lagi mungkin kita boleh perbaiki dan sebagainya. Okey, so itu adalah recap yang hari tu. Okey, lepas tu saya pergi lagi kepada macam mana nak ambil lesen kita kena download form daripada MAM punya website. Lepas tu kita kena buat medical check up, siapkan gambar 2 keping, dan seterusnya bawa medical check up tu, bawa gambar tu semua, dan bawa form yang telah diisi, pergi ke pejabat MAM dekat SIC, dan seterusnya diorang yang akan proses. Okey, baik. Okey, kita masuk pada malam ni. Malam ni adalah equipment untuk kita race. Okey, saya tak sentuh berkenaan dengan kereta prep, vocational, fire extinguisher ni dan sebagainya. Itu kita put aside sekejap, ataupun kita put aside dulu untuk episod ini. Untuk yang malam ni saya nak share dengan apa-apa yang kita perlukan. Alright, kita nak start daripada mana? Kita nak start daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas. Okey, sebelum kita start lah daripada atas ke bawah ke atas ke, saya nak terangkan dulu berkenaan dengan FIA homologated equipment. Okey, di luar sana, di market, ada equipment, ada barang-barang race, ada 2 jenis lebih kurang, ataupun senang cerita lah, ada 2. Satu yang ada FIA, satu lagi yang tak ada FIA. Apa tu FIA? FIA ni adalah satu badan dunia yang menganjurkan dan memantau, monitor, menguruskan semua perlumbaan bermotor yang 4 roda, FIA. Kalau FIM 2 roda motor. Baik. Sound kurang kuat. Okey. Kuatkan sikit, Melvin. Alright. Okey.
FIA dengan tak ada FIA ada beza, biasanya bila FIA ni adalah, kita senang cakap, barang-barang ataupun material dia adalah material yang kalis api. Itu senang cerita. Dan benda ni diiktiraf oleh FIA sendiri yang boleh digunakan untuk race, untuk berlumba di litar secara sah, secara betul, dan kita boleh masuk ke mana-mana, boleh digunakan di event-event ataupun race-race yang besar. Okey, itu yang ada FIA. Manakala yang tak ada FIA pula adalah entry level, tapi yang biasanya kita kurang galakkan. Ada beza yang sangat banyak. Mungkin contohlah dari segi harga, katalah satu barang tu kalau tak ada FIA mungkin dalam contohlah mungkin kita dalam 500. Tapi kalau ada FIA dia mungkin akan jadi 1000 ataupun 1200. Okey, kenapa? Sebab material dia. Okey. Bolehkah kita pakai baju ataupun bolehkah kita pakai kelengkapan yang tak ada FIA? Kalau saya, dia macam mana? Boleh yang tak boleh. Boleh sebab pakai untuk keselamatan, tetapi tak boleh sebab dia tidak cukup melengkapkan safety, tak cukup melengkapkan elemen safety, elemen keselamatan kita tak cukup. Okey, baik. Terlajak tadi boleh makan bersih. Baik, okey. Terima kasih sekali lagi, terima kasih guys. Terima kasih Melvin, Faisal, Mak Darwin, thank you very much. Okey, nanti jangan lupa, jangan risau, kita akan promote juga nanti sekarang. Kita akan bagi tahu semua. Okey. Saya dah terangkan ada beza di antara FIA punya material, bukan FIA punya homologated ataupun barang-barang yang di-approvekan oleh FIA dan barang-barang yang tidak di-approvekan oleh FIA. So saya di SSAD mengesyorkan, sangat mengesyorkan untuk beli barang yang ada FIA. Okey, ada FIA sebab material dia, sebab memang benda tu boleh digunakan di race-race besar. Jadi kita tak pakai dan kita tak perlu beli 2-3 kali. Kita beli, mula-mula beli, katalah kita spend 500 untuk yang tak ada FIA, tak apa, pakai dulu. Tapi bila akan datang, alamak, kita nak masuk race ni kena beli lagi. So kita nak cuba, saya nak sharekan dalam sesi ni macam mana kita nak kurangkan kos, ataupun macam mana kita tahu dulu apa perlu ke, tidak ke, dan sebagainya. Okey. Kita masuk kepada yang pertama sekali, yang paling biasa. Okey, yang paling biasa adalah suit, baju. Okey, sekejap Okey, baju Okey. Ini adalah contoh baju yang ada chop ataupun yang ada FIA. Okey, dia macam ni. Okay, so apa yang ada dekat sini, dah ada tulis sini FIA standard 6856 2000 RS. Ini dia punya code, yang ini adalah dia punya standard. Okay, lepas tu by siapa, Alpine Star, ada logo FIA dekat sini, dan ada year of manufacturer 2017. Okay, mungkin ada yang dah ada baju, boleh check nanti sama ada betul ke FIA atau tidak dia punya racing suit tu. Dan apa yang biasanya orang tanya adalah baju ni ada expiry date tak? Ini yang selalu orang tanya. Baju ni, ataupun kita tertanya-tanya, baju ni ada expiry date tak? Jawapan dia ialah tidak. Okey, dia tak ada expiry date. Kecuali apabila FIA menaikkan standard ataupun di event tu, di perlumbaan tu, dia tulis itu standard dia apa. Contoh, dia akan tulis tu standard dia adalah 6856 2000. Since kita ada 6856 2000, then baju ni ataupun suit tu masih boleh dipakai. Kecuali dulu sebelum ni, kalau tak salah adalah saya lupa dia punya ni, katalah contoh 5566 lah contoh dulu. So dia punya sini ada 91986. So maksudnya itu tiada dekat, bila tak ada dekat dalam regulation, dan maksudnya baju tu dah tak boleh pakai.
Okay, so basically baju yang standard sekarang dia tak ataupun dia dah kira standard yang terkini ni ataupun updated standard ni, dia boleh pakai, dia tak ada expiry date. Okey, dia tak ada expiry date. Okey, macam mana rupa dia. So dalam ni juga yang bila design baru, dia akan ada apa kita panggil ni, kita panggil apa ni? Bukan, ni bukan hologram. Okey, hologram, dia ada hologram. Jadi kadang-kadang saya minta maaf, kadang-kadang bila scrutineer check, dia kadang-kadang tengok ni saja. Kalau tak ada ni tak boleh raise. Salah. Saya nak betulkan sikit. Kalau saya tak ada ni, tetapi dia punya year of manufacturing dia punya standard yang ni masih ada, masih sama, dia masih boleh dipakai. Okey, contoh. Saya tak bawa lah. So baju ni dah tulis dia dibuat daripada biasanya dia Nomex lah. Nomex ni adalah material yang kalis api ataupun, dan bila kalis api ni bukanlah cakap kita boleh masuk dalam api tu. Tak. Boleh, bukannya kita cakap bila kita pakai baju ni kita boleh duduk dalam api selama sejam. Tidak. Okey. Normally rata-rata bila suit yang FIA macam ni, okey, dia ada satu lagi bawah sikit daripada FIA punya standard ni adalah SFI. Kalau SFI tu dia boleh tahan 3 second. Kalau FIA ni normally dia akan boleh tahan 5 hingga 10 saat. 5 hingga 40 saat. Tapi yang 40 saat tu sangat mahal dan sangat tinggi material dia. Tapi yang biasa macam yang ni, yang saya pegang sekarang ni, yang ni boleh tahan antara 5 hingga 10 saat sahaja. Sekejapnya, memang sekejap. That's why salah satu elemen keselamatan yang kita perlu tahu adalah anything happen ataupun kita mesti keluar daripada kereta kita dalam masa 5 saat. So bila ada apa-apa anything happen, kita kena keluar daripada kereta tu dalam masa 5 saat supaya pihak recovery ataupun marshal boleh bantu kita. Itu sebab bila minta-minta tak ada apa-apa, tapi kalau in case kita jadi apa-apa, accident ke apa, dan marshal akan datang. Kalau kita boleh keluar, kita kena keluar cepat. Kalau tak boleh keluar, then marshal akan tarik kita keluar. Dan masa tarik itulah sebenarnya kenapa kita pakai overall, pakai semua ni. Sebab bila kita pakai overall, kalau berbanding dengan baju yang ada seluar, yang ada tali pinggang semua, kalau kita marshal nak tarik, dia akan tersangkut mungkin kat gear dan sebagainya. Tapi kalau sekarang overall ni, zap, dia boleh tarik cepat. Okay, so ini adalah contoh baju yang boleh pakai di race-race yang besar-besar ataupun di race yang MSF, MCS, okay, touring car, apa semua kita boleh pakai benda ni. Okay, yang ada FIA homologated. Berbanding dengan, saya ada satu contoh. Okay, yang ni pun stud juga. Okay, yang ni pun stud juga. Sparco sama. Okay, kita tengok kat sini. Alright. Ni adalah contoh Sparco. Tetapi kat sini pun ada tulis juga, ada tulis juga ni FIA. Cuma beza dia ataupun masalah dia ialah kat sini bukannya dia ada SCIK. CIK ni maksudnya suit ni untuk go-kart. Okey, dia FIA punya suit tapi untuk go-kart. Okey. Dan tidak sesuai, sangat tak sesuai untuk bawa dalam kereta, untuk perlumbaan kereta. Sebab apa? Sebab ada beza. Suit yang untuk FIA go-kart ni, dia bukan lebih kepada kalis api, tapi dia lebih kepada tebal dan dia takut sebab normally kalau misalnya go-kart ni, dia bila dia ada incident happen, dia punya possibility untuk tercampak keluar tu sangat banyak. Jadi suit ni bukanlah tidak boleh cala ataupun koyak, tapi tahap cala ataupun koyak tu ada kurang lah lagi daripada suit yang untuk kereta. Okey, so macam untuk kereta dia lebih kepada api tadi. Okey, baik. Dalam masa yang sama, sementara saya penerangkan ni, boleh je hantar apa-apa soalan ke apa, dan nanti lepas habis di hujung rancangan nanti kan, saya akan cek sesuatu, saya akan tengok apa yang soalan-soalan tu yang saya akan cuba jawab. Okey, baik. So ini adalah contoh go-kart punya suit. Okey, kalau
Kalau ada orang nak apa ni tengok, kalau orang nak jual kata ada FIA tengok dulu. Ada CIK ke ataupun tidak. Kalau ada CIK FIA maksudnya teguhkan. Bukanlah tak bagi orang tu jual, tidak. Tetapi kita kena tahulah apa yang kita beli. Okey. Baik. Seterusnya kita ada apa lagi? Okey, contoh. Yang ni kita ada contoh kata Beltenic. Okey, ni daripada jenama Beltenic. Cuba kita tengok betul ke? Ada ke dia punya tulisan? Okey, dia betul, ada. Standard sama juga. Standard 8856 2000. Ni dia punya kod. Okey, ni kod daripada manufacturer ni kepada FIA. Ada FIA logo. Lepas tu ada TRP ni dia punya nama syarikat. Okey, luar year of manufacturer 2017. So again, benda ni tak ada expiry date Okey. Cuba tengok ada tak dia punya hologram. Oh, ada. Hologram dia ada sebenarnya tapi dah tercabut. Baik. Okey, sekarang kita dah habis daripada suit kita beli suit. Seterusnya kita nak pergi apa? Pergi kasut dulu, pergi baju, kita pergi okeylah, kita pergi yang dekat depan saya ni supaya nanti senang saya nak ke depan yang lain. Yang dekat depan saya ni ada helmet. Okey, ada helmet. Tapi sebelum helmet ni kita pergi kepada okeylah, bolehlah kita pergi ke helmet dulu. Okey. Ini salah satu helmet yang bila helmet ni kita kena tengok dia ada Snell. Okey, dia ada Snell. Dan dalam ni kalau kita buka belah dalam, dia ada tulis FIA dan dia ada tulis Snell. Dia ada dia punya kod-kod dia semua. Okey. Helmet ni ada ke expiry date? Ada. Okey, helmet punya expiry date adalah 10 tahun daripada dia punya year of manufacturer, bukan masa beli. Kalau misalnya year of manufacturer dia tahun 2010, kita beli tahun 2019, dia bukan daripada 2019 campur 10, tidak. Daripada year of manufacturer tu sampai 10 tahun dia adalah daripada year yang dia manufactured. Okey, dan ini selalu saya ingatkan ataupun saya share dengan especially student SSAD. Kalau nak beli helmet, okey, better beli terus yang ada Hans clip. Okey, ini adalah kita panggil Hans clip. Hans clip ni, apa itu Hans pula? Okey, Hans adalah yang ini. Ini contoh Hans. Okey, apa itu Hans? Hans adalah HANS, Head and Neck Support. So dia akan cover kita punya tengkuk. Okey, macam mana dia nak buat? Okey, kalau boleh saya pergi sini. Saya nak pakai. Okey, pegang letak apa ni Hans di sini. Okey, ni ada dia punya clip. Masukkan, tekan dan tarik. Okey, tekan dan tarik. Tekan ke dalam dan tarik. Sampai bunyi. Okey. So sama juga di sini. Tekan dan tarik. So dia akan digantung macam tu. Bila pakai macam mana? Bila kita pakai, bayangkan ini orang, kepala, ni shoulder. Kalau ada apa-apa terjadi, kepala kita tak dia ke depan, maksudnya kita punya tengkuk terhantuk keluar ataupun tertolak ke depan. Okey, sebab ni ada support ni. Okey, bila ada support ni, kena pastikan bila kita pakai harness, okey, kita pakai harness tu, jangan harness tu letak di bawah Hans. Harness tu kena letak di atas, di sini. Okey, di sini. Okey, di Hans ni. Okey, sini letak harness. So harness tu akan ikat badan kita dan Hans ni sekali supaya dia tak keluar ataupun dia tak terkeluar daripada kita punya, supaya dia akan support, sebab harness tu akan ikat kita kepada seat. Okey, so bila kita ada apa-apa kita akan tak ke depan. Okey. Okey, baik. Ada pelbagai jenis helmet yang ada di pasaran. Okey. Ini contoh yang saya pegang ni adalah Arai. Ada Stilo, ada Bell, ada apa lagi?
OMP ada kat sini. Okay, ada spako, ada kat sana, ada spako kat belakang saya tu. Okay, so boleh depends on budget, boleh tengok di pasaran macam mana. Tapi yang paling penting sekali adalah tahu satu, helmet kena check dia punya Snells dan dia punya FIA. Dia ada dia punya logo, dia punya year of manufacturer semua dah ada. Tengok data dia. Satu lagi, helmet boleh pakai 10 tahun. Okey, 10 tahun. Selebihnya terpulang kepada masing-masing. Okey, bila kita cerita pasal helmet, saya suka nak share sikit berkenaan dengan okey, communication. Macam mana kita nak pakai communication. Dulu masa zaman-zaman dulu communication ni mahal gila, ataupun sekarang pun mahal juga, tapi dulu susah nak dapat dan sangat mahal, sangat susah lah. Kita pakai walkie lah kadang-kadang, apa semua walkie-talkie lah, kejap hilang, kejap ada, kejap hilang, kejap ada. Tapi sekarang ni ramai dah pakai okey. Contoh yang paling saya tak ada bukanlah nak bias kepada mana-mana brand, tapi macam saya sendiri saya pakai Stilo. Okey, bila Stilo ini adalah contoh set. Ini adalah contoh set Stilo. Okey, saya tulis Stilo tu. Ini siapa yang pakai? Ini adalah biasanya race engineer ataupun race manager yang akan pakai. Apa dia buat? Ni dia ada dilengkapkan dengan Bluetooth. So bila Bluetooth ni dia macam Stilo ni dia gunakan sistem handphone. So kita letak handphone kat dalam, dia ada handphone dia sendiri, ataupun kita pakai handphone kita boleh. So dia akan Bluetooth kepada benda ni. Bila benda ni satu handphone dekat manager, dekat pit, okey, dia akan pakai dan dia akan tekan dekat sini untuk dia bercakap. Okey. Di driver pula, okey, kalau helmet Stilo atau helmet Stilo dia ada banyak jenis, tapi ada helmet Stilo yang telah dilengkapkan dengan com kat dalam. Dia ada mic dan dia ada headphone dia sekali kat dalam. Okey, saya tak bawa pula saya punya malam ni. Tersilap, terlupa, tertinggal, sorry. Tapi kalau misalnya tak ada macam ni helmet ni, macam RI ni, dia mesti nak pakai Stilo, tetapi dia tak ada. So bila tak ada dan benda ni kita boleh tambah. Okey, kita boleh tambah com set ni untuk driver, dan dia akan ada mic kat tengah-tengah ni. Okey, mic ni taruh dekat depan, tu diorang akan installkan lah, dan dia ada earpiece, headphone dekat tepi. Okey, so apa yang dibuat dekat kereta pun akan ada juga satu handphone, dan akan ada satu device untuk Bluetooth. Daripada device tu dia akan tarik wire, dia akan plug dekat sini. Okey, yang sini pula ada satu wire lagi untuk plug pergi ke earpiece. Okey, habis berkenaan dengan helmet, berkenaan dengan hands, dan berkenaan dengan communication, set. Okey. Okey, konsep dah settle. Banyak benda ni. Macam nak jual barang tak? Tak nak jual. Seterusnya ini hands tadi dah settle Hands dah settle. Sekarang kita pergi kepada baju, helmet, hands, Seterusnya kita pergi kepada inner. Okey. Inner semuanya stokin pun ada FIA. Okey. Mana lagi? Contoh. In compliance with FIA. So ada benda ni means that dia FIA. Kenapa? Sebab material dia. Okey, material Nomex ataupun material saya tak tahulah apa yang lain, tapi yang saya tahu Nomex dia kalis api. Okey. So ini adalah kita pakai dalam inner dalaman. So kita ada stokin, kita ada bottom, okey, seluar pun sama juga in compliance, okey, dan ada hologram kat situ. Okey. Kemudian kita ada baju. Okey. Dan kita ada baju sama juga. Mana dia punya ni?
kita ada baju, sama juga ada hologram, ada in compliance of with FIA. So ini adalah benda-benda ataupun yang bermaterialkan barang kalis api. Okey. And benda ni tak ada expired. Tak ada expired. Kecuali macam saya cakap tadi lah, bila dia punya standard tu diubah oleh FIA sendiri, dan kita tak boleh. Contoh macam tadi saya lupa nak ulang. Macam ni standard 8856 2000. Okey, sama macam tadi kan, sama macam baju. And then year of manufacturer 2018. Okey, so sama juga, tak ada expired, tak ada expiry date. So apa yang perlu buat adalah tengok standard tu, dan dalam masa yang sama kena jagalah. Jaga jangan sampai lusuh. Kalau pakai satu hari-hari pakai, keluar pergi mamak pun pakai benda ni. Kalau keluar pergi mamak pakai benda ni, tak sampai 6 bulan benda ni lusuh, dan dia punya material tu akan jadi lusuh, akan jadi nipis mungkin, dan dia punya capability untuk melawan, untuk menahan kalis api tu dah akan jadi kurang. Itu kena ingat. Okey, pernah try ke pakai baju? Tak adalah, kalau saya pun tak nak, sebab panas, sebab dia akan bila kita pakai inner ni dia akan melekat kan. Okey, kita dah pakai inner, kita turun ke bawah lagi, dah stokin dah ada. So kita pergi kasut. Okey, contoh tadi kasut ni sama juga. Okay, ni contoh brand OMP, sama juga in compliance with FIA, 8856 2000, year of 2019 pun sama juga. Sama juga jadi kalau misalnya pakai kasut ni pergi kerja, pergi meeting, hari-hari pakai, pergi mamak pun pakai, tidur pun pakai, dan dia akan cepat lusuh. So bila cepat lusuh, dia punya capability untuk kalis api itu akan kurang. Okey, itu kena jaga. Dan sebaik-baiknya, saya pernah pakai, saya pernah ada kasut tau. Sebenarnya ada kasut saya beli tahun 2004. Dan boleh pakai lagi. Sebab apa? Penjagaan apa yang saya nak share, saya punya tips adalah jangan bagi basah. Jangan bagi basah. Lepas kita pakai, balik, jemur, bagi kering betul-betul, and then masuk plastik, simpan. Masuk dalam beg, siap-siap, simpan. Supaya bila next race, kita nak pergi race, kita tinggal tarik je beg dan terus kita bawa pergi track. Okey? Baik. Yang ni tadi tu contoh untuk MP, yang ni untuk contoh Sparko, sama juga. Brand Sparko ada compliance with FIA 8856 2000, and then year of manufacturer 2016. Okey, so masih okey lagi, dan tak perlu tukar. Okey. Kalau nak tukar juga kena tukar 2 set. Okey. Kalau dah ada sini boleh pakai lagi, tapi nak tukar juga hubungi saya, kena tukar 2 set. Sebab apa? Sebab satu set awak, satu set saya. Boleh? Alah, awak dah lawak sikit, penat kan ni. Okey, so tadi barang-barang ni semua sebaik-baiknya kita masukkan dalam beg. Okey, dalam beg. Kim, tolong ambilkan beg yang tu. Beg hitam ni sah. Bawa. Okey. So beg, kalau tak ada apa-apa, kalau misalnya nak beli beg yang betul-betul proper untuk race, mahal, pakai je beg apa-apa. Macam ni, beg pergi melancong. Ni kita melancong lah, pergi SIC kan. So bawa ni beg yang besar, okay, yang boleh muatkan. Kalau saya suka masukkan semua-semua kat dalam beg. Helmet, hand, semua masuk dalam beg ni. So supaya kita senang nak tarik, jalan. Dan yang bestnya, kalau misalnya kita masa prep, jangan tangguh-tangguh. Kalau kita masukkan baju, seluar semua komplit semua masuk. Lepas tu baru tutup. Kalau tak, bila kita masukkan tak komplit, kita tutup, besok kita nak pergi race, kita tarik, pergi je. Sampai sana dah itu tertinggal, ini tertinggal, dan macam-macam. Okey. Tapi kalau misalnya ada rezeki, ada bajet, better pakai beg yang macam ni. Okey. Beg yang macam ni, yang mana memang senang, boleh masuk 2 helmet dekat dalam ni. Dan kalau pakai satu helmet, kita cukup bawa barang-barang semua cukup kat dalam ni. Okey.
macam-macam tu dia masukkan. Okay, style pun style kan. Okay. So dah habis daripada bag, kita pergi kepada ada satu benda lah lupa. Glove. Okay. Glove sama juga. In compliance with FIA 8856/2000, manufacturer 2019. Sama juga. Nak makan, nak minum, nak makan Maggi goreng, mamak tak mau sayur, basah sikit, jangan pakai glove. Sebab nanti hari-hari kita pakai, kena air, kena air panas, kena macam-macam, rosak, koyak dan kita tak boleh pakai. Okey. Dia cepatlah dia punya lusuh dia. So jangan pakai. Okey, pakailah sudu. Okey, semua barang-barang ni once dia koyak dan dia tak boleh pakai. Okey, once dia koyak, sebenarnya kalau ikutkan rules yang betul-betul, once dia koyak dah tak boleh pakai. Okey, dah tak boleh pakai. So, okey. Saya nak angkat ke sini tak boleh, berat sangat, besar. Tapi saya kena share jugalah sebab hari ni kita cakap pasal equipment kan. Selain daripada tadi kita panggil apparel ataupun racing gear. Apa yang kita pakai? Helmet, hands, communication set, baju, inner, top, bottom. Lepas tu kita ada stokin, kita ada kasut, kita ada glove. Settle untuk orang. Okey, untuk driver tu settle. Tetapi ada dua benda lagi yang kita sepatutnya tahu. Iaitu satu ialah seat. Racing seat. Okey. Racing seat expired 5 tahun. Okey, racing seat expired 5 tahun. Harness. Okey, kita bakal kita punya tali pinggang rendah untuk racing yang ada FIA. Dia punya expired adalah 5 tahun. Okey. So 5 tahun macam saya cakap 5 tahun daripada date kita beli. Salah pula. Daripada date manufacture kat situ. So seat, harness kena pakai 5 tahun. Okey. So kalau misalnya lebih 5 tahun dan kita kena tukarlah. Okey, itu sebabnya material dia. Baik, okey. So sekarang ada apa-apa soalan tak? Saya nak tengok boleh. Kat sini apa dia? Itulah kat sini sikit je yang message ataupun yang nampak kat sini. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, jauh pada Rid Ayat ada. Okay, Rasdan ada. Khabar Dan. Baik. Bunyi kat sini. Okay, saya tengok kat sini. Ada apa-apa soalan tak sekejap? Pukul apa dah ni? 11.37. Okay, nice. Ada dalam 40 minit dah baru. 40 minit baru. Alright. Bos sibuk Keno tu duk live. Okey, tak apa. Keno, bos tepi sikit ke kiri supaya boleh nampak gambar bos kat belakang tu, bos. Okey. Nak tengok. Okey. Lagi siapa lagi? Muhammad Faisal Abu Hassan. Saya nak tahu pasal saiz. Macam mana nak tahu saiz yang sesuai untuk badan kita? Sesetengah brand guna indikator SML, tapi ada yang guna nombor 52, 54, 56. Okey. Jawapan dia ialah pergi kedai dan try. Itu je jawapan yang paling senang. Sebab kadang-kadang kita depends on size, lain-lain brand, lain-lain size dia. Tak semestinya sama. Lepas tu satu lagi cutting. Kadang-kadang dia ada dekat cutting. Macam contohlah mungkin Alpine Star cutting dia mungkin kecil sikit ke, fit dekat badan ke. Kalau OMP sedang-sedang ke, itu pula saya tak boleh nak dia tak boleh macam baju jugalah. Baju kadang-kadang kita order size macam saya ingat saya size XL, rupanya bila tengok size L. Yang marahlah kan. Okey. Dah slim sikit sekarang. Okey. Lain, Jai, salam sifu Aziz. Hai Jai, Waalaikumsalam. Oni ada, terima kasih. Nan ada, Hasnan. Encik Fauzi daripada Sipitang ada. Terima kasih. Amir. Assalamualaikum Amir. Syariman ada. Terima kasih Man. Okey. Ada apa kita nak soal? Kalau misalnya ada apa nak soal boleh lagi. Saya ada masa lagi sikit.
sebab sebelum saya tutup hari ni punya episod, sebab besok saya kena berada di Sepang lagi, dan kepada siapa-siapa yang free lapang besok, lupa pula nak bawa tadi jadual, boleh check lah dekat mungkin SIC punya website ke page ke, ataupun tengok besok ada 3 ujung minggu ni sebenarnya ada Asia Le Mans 4 jam race. Pukul apa start besok? Race 4 rasa. Pukul 6 besok ada 4 jam race sampai pukul 10. Itu race Asia Le Mans. Tapi biasalah dia akan ada race-race yang lain. Race-race yang lain adalah F3 Asia, okay, F3 Asian Championship, dan ada TCR Malaysia. So yang TCR Malaysia dengan F3 ASEAN Championship tu yang saya jaga. Saya jadi steward untuk besok, untuk hari ni dan besok. Jangan datang hari Ahad sebab hari Ahad dah habis. So sebab dia 2 hari je. Hari tadi Jumaat, dan besok hari Sabtu. Okey, hari Ahad kita boleh keluar jalan-jalan tengok wayang. Boleh lah join. Okey, dia apa ni tak yang tertinggal. Okey. Sorry, kadang-kadang saya terfikir dan ada bincang-bincang juga lah dengan kawan-kawan, okay, sahabat-sahabat, okay, student-student yang rapat on contents, okay. Dan saya admit memang saya tak ada detail structure, saya tak ada untuk saya punya content, tapi main ataupun structure yang besar-besar tu saya ada. Mungkin saya need more time kot untuk biasakan dengan episod-episod yang macam ini. So walau macam mana pun, terima kasih banyak atas nak bersama-sama saya malam ni, dan minta tolong sangat-sangat. Saya sangat pandang, bukan sangat pandang tinggi, tapi saya sangat pandang pentingnya apa-apa juga yang saya dan di SSAD dan terutamanya melalui full course yellow ni, untuk bagi maklumat, untuk bagi share maklumat information sama kan, untuk deliver, nak share apa yang boleh di-share kalau boleh, dan minta tolong sangat-sangat, tolong sharekan dengan mana-mana social media, siapa-siapa, dengan grup mana-mana, minta tolong sangat-sangat, sebab saya fikir inilah salah satu cara macam mana saya nak get into dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang mungkin tak berapa nak kenal lagi, okay. So saya nak berkenalan lah. Nama saya Rashid Ramlan, okay. Saya daripada SSAD, okay. Nak tengok daripada dalam saya punya SSAD punya introduction hari tu. Dan untuk pengetahuan semua, SSAD dah ada YouTube channel, yang mana saya rangkumkan semua-semua yang ada dekat dalam FB Live ni, saya masukkan kat situ. Saya akan wawarkan dalam minggu depan ni, okay, minggu depan. Untuk YouTube, saya nak bagi tahu yang nak wawarkan yang ada YouTube dah. Yang kedua, minta tolong sangat-sangat pada kawan-kawan semua untuk share kepada kawan-kawan lain, untuk share apa juga yang saya share kat sini, untuk share supaya diorang boleh datang, boleh bertanya dan macam-macam, dan boleh sebagainya lah. Dan saya juga nak mengiklankan ataupun nak mempromote, kita ada kelas defensive driving. Next class kita schedule on 1 hari bulan 3, hari Ahad. Okay, defensive driving kita ada kelas teori, and then kita ada kelas praktikal betul. Macam contoh, boleh tengok dekat saya punya FB Rashid Ramlan, ataupun di FB SSAD Split Second Advanced Driving ni, boleh tengok. Yang baru ni saya letak satu kereta, macam mana kereta tu skid dan dia terus berpusing, maksudnya hilang kawalan. Dan macam mana hilang kat bila skid, boleh kita kontrol, boleh macam mana nak kontrol, apa perlu buat, itu semua kita akan letak ataupun kita akan terangkan dalam kelas. Okey, jadi untuk untuk lebih lanjut lagi, boleh hubungi saya, dan kita masih ada kekosongan untuk 1 hari bulan 3. Serasa macam selalu tengok Maharaja Lawak ke, rasa macam dekat dalam TV tu kan, macam tiba-tiba tengah-tengah tu selingan untuk promote something kan. So terasa macam letis pula malam ni. Okay, baik. So ada 3 benda tadi, tolong wawarkan, dan tolong cek nanti YouTube, dan seterusnya tolong saya nak promote berkenaan dengan 1 bulan 3.
defensive driving, SSAD defensive driving. Dan selain daripada tu, saya sangat mengesyorkan, sangat open handed, sangat berharap kalau boleh ada yang datang untuk prepare for new season. Prepare new season ni macam-macam. Again, saya cakap kita ada SSAD Racer Development Program, kita ada SSAD 3 steps to race. Okay, 3 steps to race maksudnya step 1, step 2 and step 3. Kita dah revise harga dan sebabnya ada yang kata mahal, so kita tambah lagi. Tak adalah. So untuk tahun ni kita dah revise harga baru, tetapi kalau misalnya siapa-siapa yang mesej saya dan mesej personal dan nak mendaftar sebelum bulan habis, ni bulan berapa? Ni bulan 2 Ni bulan 2. Okey, kita ada masa lagi kan. So ada 2 minggu. Okey, sebelum habis bulan 2 ni saya bagi siapa yang mesej, siapa yang tanya harga, siapa yang nak register ataupun nak mendaftar, nak confirmkan, nak booking, saya akan saya boleh bagi ataupun kita akan menggunakan harga yang lama. Harga tahun 2019. Okey. Harga 2020 dah lain, tapi kita masih boleh kita bagi special, kita gunakan harga yang lama. Okey. Okey. Sebelum saya tutup episod malam ni, tadi saya dah terangkan berkenaan dengan racing gears ni ataupun racing equipment ni. So boleh check di mana-mana kedai yang saya boleh suggest. Okay, saya boleh suggest LMS Motorsport Mak Darwin dekat mana tu? Dekat Damansara, Kayu Ara. Boleh juga pergi kepada Momentum dekat Sunway. Okay, ada biasa call dengan Fiza, Momentum Fiza. Boleh juga pergi kepada Speed Zone dekat Batu Cave. Okay. Boleh juga pergi dekat Oliver Beltonic dekat Sunway. Okay, boleh juga. So saya tak ada bias mana-mana. Saya promotekan barang-barang diorang. Selebihnya korang sendiri pergi test sendiri dan nego harga ke apa semua. Pergilah jumpa diorang. Okay, tanya elok. Dan semua equipment semua ada daripada diorang. Dan kalau boleh cakaplah yang datang ke sana daripada saya. Tak ada apa pun, just bagi tahu je. So at least dia tahulah. Okay, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Tengok ada apa-apa kita yang soalan. Okay, nanti bagi tahu saya. Baik Jai. Okay. So sekarang 11.47. Wih, lamanya. Almost sejam juga. Okay. So saya minta maaf, mungkin terlebih ke apa, tapi inilah apa yang daripada hati saya, daripada SSAD nak terangkan, nak share kepada semua. Harap-harap benda ni boleh memberi manfaat kepada semua orang. So at least lepas ni kalau nak beli barang, dah tahu dah apa yang perlu dibeli, perlu tukar ataupun tidak. Boleh ke pakai baju, glove, racing suit semua pergi kedai mamak dan sebagainya. Okay. Saya harap sangat supaya benda ni dapat menjadi guideline pada semua. Dan please, ada apa-apa boleh hubungi saya, Rashid bin Ramlan, di FB saya ataupun Split Circuit Advanced Driving di FB Split Circuit Advanced Driving. Dan kalau nak hubungi saya 012-910-2332. Dan sebelum saya akhiri, always ingat SSAD Split Circuit Advanced Driving, apa kita buat safety, defensive, advanced dengan racing course. Kita juga is a pioneer dalam simulator coaching, for road safety dengan simulator coaching, dan for road safety dan racing development. Apa yang ada di SSAD, kita buat kelas teori, and then kita ada practical ataupun di practical di kawasan practical ataupun di track. Tapi sebelum tu kita ada simulator. Kita belajar dan kita practice dekat simulator dulu, dah settle, baru kita pergi ke track ataupun di kawasan lapang dan sebagainya. Okey, itu saja. Dan ingat, drive with knowledge. Okey, terima kasih banyak yang membantu saya, yang menyokong saya, yang percaya pada saya dan SSAD. Terima kasih banyak. Dan tolong war-warkan pada semua, tolong share pada semua-semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey. Test.
Okay, full course yellow, FCY board down. Thank you. Assalamualaikum.